أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو القاهر فوق عباده. الله الله. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time baca faham amal. Pada hari ini kita meneruskan ulang kaji kita pada hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Hadir di teratak My Quran Time. Alhamdulillah. Bersama dengan Ustaz Tirmizi. Khabar Ustaz? Saya semangat ini Ustaz. Semangat Ustaz ya. Ada qari muda ini. Qari muda ya. Dan saya ingat. sebenarnya bila saya tengok dengar sebelum ini siri ulang kaji hari Ahad kan. Kita mungkin kadang-kadang baca sedikit kan. Hari ini mungkin bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik ya, ambil al-Quran bersama-sama. Kita hari ini kalau boleh kita baca sebanyak mungkin. Selain daripada tadabbur, mungkin ada soalan tajwid sikit-sikit nanti Ustaz Tirmizi akan kongsi, tapi kita nak baca sebanyak mungkin, kita nak rebut banyak pahala pada hari ini. Adik-adik yang belum ambil Quran, belum ambil air semayang tu boleh ya, ambil kesempatan ini sementara kita ingin memulakan bacaan daripada halaman 135 hingga 139. Jadi kita mulakan dahulu majlis kita pada hari ini dengan Al-Fatihah. Kali ini kita Ustaz Tirmizi dululah ya. Ustaz Tirmizi sebagai dia punya tuan rumah ya, kita meraihkan Ustaz ya. Kita memang selalu akan panggil Ustaz Husaini ni ya, selain daripada qori-qori lain yang mungkin belum lagi berkesempatan. Ada yang datang daripada Perak, mungkin daripada Kelantan. Mungkin kita insya-Allah kita doa-doakan agar dapat kita mendengar, belajar bersama dengan mereka. Jadi kita mulakan dulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah memulakan ulang kaji kita bagi hari Ahad ini, di mana kita ingin melihat kepada apakah intisari daripada halaman 135 hingga halaman 139. Dan sebentar tadi bila Ustaz Husaini membacakan awal tadi daripada ayat yang ke-61 Ustaz ya, bercerita tentang hakikat kehidupan ini yang berkuasa sebenar-benarnya melangkau daripada semua hamba sudah tentunya wahwal qahir.
dialah yang penguasa, yang berkuasa di atas segala hamba-hambanya. Ini untuk mengingatkan kepada kita, sekali lagi surah Al-An'am ini adalah surah Makkiyah, mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa sebenarnya walaupun orang-orang di Mekah itu cuba melawan Nabi, tetapi ada wahwal qahir, yang amat berkuasa sebenarnya bukan qahir. Orang-orang yang kita ada waqahrir rijal, kalau kita doa kan Ustaz kan, kita nak jauh daripada orang yang menekan kita, tetapi sebenarnya al-qahir yang betul-betul berkuasa adalah Allah. Jadi ini menyebabkan Nabi tenteram, Nabi terus berjuang kerana yakin bahawa sebenarnya selagi nyawa tidak ditentukan berakhir, tidak berakhir. Dan kalau sudah berakhir, tak payah berjuang duduk atas katil pun boleh berakhir. Yang itu yang dinyatakan wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Jadi hari ini kita nak membaca lebih lagi daripada halaman 135. Tuan-tuan nak pastikan bahawa kita ikut makhraj yang betul. Jadi kita cuba baca daripada ayat 62 ya sehingga ayat yang ke-66. Kita tak baca satu muka surat Ustaz ya, tapi kita baca banyak hari ini dan ada halaman-halaman seterusnya agar kita boleh semak sama-sama. Tuan-tuan jangan tengok sahaja ya, kalau katakan ada Quran tu lagi bagus, buka al-Quran dan kita baca bersama Ustaz Husaini pada hari ini. Jadi tanpa buang masa, kita persilakan pada Ustaz Husaini kita membaca ayat 62 hingga ayat 66. InsyaAllah. Betul ke macam mana Ustaz? Sila. Okey, baik. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Ala lahul وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا خفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل تشركون لا إله إلا الله لا إله إلا الله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا
بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 62 hingga 66. Ustaz ya, terima kasih diucapkan. Sama-sama. Ya. Ini baru muka surat pertama Ustaz ya. Nanti kita nak baca lagi, tapi mungkin kita boleh tukar dengan tadi istilahnya apa Ustaz? Mujawwad. Mujawwad ya. Mungkin bagi tuan-tuan yang berada di rumah, mujawwad ini mungkin makcik-makcik mungkin tak berapa cukup nak mengikutnya sebentar tadi ya, tapi paling kurang kita tahu sedikit apakah intipati yang kita belajar baca tadi. Semalam kita sudah pun berbincang ayat 63 64, iaitu kita nak jadi orang yang bersyukur. Kita tidak mahu jadi orang yang mensyirikkan Allah bila Allah dah selamatkan kita. Lepas tu kita rasa dah terelak daripada cabaran, kesusahan, karbim, summa antum tusyrikun. Kita tidak mahu jadi orang yang syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Allah dalam ayat 66 itu ya, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq ya, iaitu katakanlah Muhammad Allah yang ataupun ayat 66, dan kaummu mendustakannya padahal azab itu sudah jelas adanya, katakanlah aku ini bukanlah penanggung jawab kamu. Jadi ini ayat yang penting kerana dalam kehidupan kita bila kita ingatkan orang untuk membawa pergi kepada Allah, pergi kepada hidayah, jadi baik, tapi kadang-kadang orang degil ya. Dan pada waktu itu untuk kita jaga lagi tauhid kita ialah kita kena ingat bahawa lastu alaikum biwakil. Maksudnya aku ini tidak menjadi wakil yang bertanggungjawab ke atas kamu. Penting. Kerana kalau tidak kita stres. Bila kita stres akhirnya kita mungkin tidak mahu lagi ingatkan orang ke arah kebaikan. Kita tidak mahu muncul di khalayak untuk buat kebaikan pasal ramai sangat orang yang degil ataupun nak menyusahkan kita. Kita nak bekerjasama dengan orang pula ambil kesempatan dekat kita, ataupun orang tak puas hati dengan kita, buat itu buat ini. Tetapi kita kena ingat bahawa kita tidak bertanggungjawab atas orang lain. Kita buat yang terbaik di dalam kehidupan kita, dan itulah cara hidup bertauhid yang membawa keamanan dan juga membawa istilahnya muhtadun yang kita akan lihat pada halaman yang seterusnya nanti. Jadi pada halaman 136 kita ingin teruskan tentang peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mari sama-sama kita lihat kepada ayat yang ke-69, kemudian kita sambung sampailah pada ayat yang ke-70 ya. Dan kalau kita perasan Ustaz ya, dalam surah Al-An'am ni banyak perkataan qul ya. Apa maksud qul? Katakanlah ya. Maksudnya ialah kita kena kata pada siapa? Kita kena kata kepada orang lain, sampaikan tentang ketauhidan kita pada Allah, tapi sebelum kita cakap pada orang lain, cakap pada diri sendiri dahulu. Ya, saya kuatkan pada diri saya bahawa saya ini begini. Itu yang semua skrip itu disiapkan oleh Allah, kerana tauhid ini kalau ia tidak dikuatkan, ia makan diri. Ya, kita akan jadi orang yang paling stres dalam hidup. Kita rasa kita kena ikut cakap pelbagai orang, padahal yang pentingnya ialah kalau Allah kata okey, jalan. Ya, dia membina identiti, dan itulah yang berlaku pada Nabi 13 tahun di Mekah itu dengan identiti kuat, masuk ke Madinah membina satu kemajuan kerana ada identiti berasaskan tauhid pada Allah SWT. Jadi kali ini kita nak teruskan tuan-tuan. Mungkin Ustaz ini tadi tadi lagu apa Ustaz? Tadi lagu Taranum Ras kita baca tadi, Taranum Ras. Jadi menggunakan kaedah mujawwad lah. Mujawwad daripada awal sampai akhir. Daripada awal sampai akhir. Okey. Pasal saya tak berapa tahu mana yang rosnya apa sebagai. Dengar sedap okey. Okay. Mungkin kalau ada kelas-kelas kan nanti Ustaz Tirmizi ada mengajar Taranum juga ke di luar? Ada juga. Masih jalan ke? Online lah macam tu. Masih jalan. Ya, masih jalan. Okey. Tapi kalau peserta boleh ramai ke sikit je kalau mengajar? Okey, kalau kita lihat dulu kalau dalam kelas yang offline ni senang kan. Kita baca satu ayat, demo ni ikut ramai-ramai. Jadi kita dengar tu sama serentak, harmoni kan, cantik macam. Jadi macam kita dengar tu macam semua boleh lah. Bila test seorang-seorang baru tahu suara macam ni, suara macam ni. Bila online pula
lagi mencabar. Okey, mencabar sikitlah bila kita buka ramai-ramai speaker, bila baca kan kalau ada yang lain tak okey tu dia bunyi walau macam mana masih lagi bunyi, tapi kita kena test seorang-seorang juga. Test seorang-seorang. Bila seorang-seorang tu kita nampak sebab nak kenal kemampuan suara tak sama. Betul. Sebab proses pertama dia tiru kan. Bila tiru kita tiru suara guru. Itu yang guru ada itu yang dia tiru. Tapi bila proses one to one, guru boleh melihat suara pelajar. Okey, suara awak kategori awak begini, awak kena mula kena begini. Baru awak selesa bila naik turun. Ya. Jadi itu kalau taranum yang apa istilahnya mungkin pakai suara tinggi, suara apa sebagainya, tapi kalau yang baca biasa pun perlukan suara juga Ustaz ya. Pasal kalau tidak dia apa baca Quran tapi sendiri tak feel kan. Dia rasa macam tak selancar tak mana selain daripada kena belajar tajwid itu sendiri penting ya. Jadi mungkin halaman 136 ini kita daripada ayat 69 hingga ayat 70 ini saya kalau boleh Ustaz baca cara biasa orang murattal lah. Murattal. Okey, istilah yang murattal. Ustaz minat siapa? Dalam bacaan murattal yang imam-imam yang masyhur kat dunia ni. Kat Mekah ada, dekat Saudi ada, Saudi sama lah Mekah lah. Ada dekat Qatar, ada dekat Mesir. Imam mana yang favourite Ustaz? Saya suka dengar Syekh Fadilatul Syekh Mahmud Al-Khusari. Mahmud Al-Khusari. So ini Ustaz nak baca cara tu lah ni. Nak baca mungkin tak kot. Okay. Nak sampai ke tahap tu mungkin susah sikit lah. Biasanya Ustaz Tar yang bawa macam tu Ustaz Tar yang selalu bawa kan. Okey. Jadi hari ni Ustaz saya baca. Tak tahu apa yang tengok yang keluar kan. Apa yang keluar Apa yang keluar kan. Ayat 69 hingga ayat 70 bersama dengan Ustaz Husaini. Jadi tuan-tuan, kali ini bukan yang mujawad yang kena pakai suara, kena minum air selalu tu ya. Tapi ini cara murattal ya. Biasa-biasa tetapi kita nak pastikan tajwid dan makhrajnya itu dengan cara yang terbaik. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 69 hingga 70 bercerita tentang bagaimana kita apabila dalam kehidupan kita apabila bersama dengan orang-orang yang memperolok-olokkan kepada agama Allah, memandang ringan, maka apa yang perlu kita buat, kita kena tinggalkan. Ya, kumpulan tersebut jangan bersama mengetih dengan orang-orang begini banyak misalnya ceritanya. Kalau kita selalu minum, mengetih, berborak dengan dia, ambil masa banyak bersama dengan orang-orang ini, perkara itu lambat laun akan masuk ke dalam hati kita. Dan adik-adik di sekolah menengah biasanya menghadapi cabaran ini. Kerana kawan yang berpengaruh itu mungkin ahli sukan ke apa ke, kadang-kadang mereka ni buat lawak, kita terpaksa terima. Kan? Kalau tidak dianggap sebagai dipulaukan, dan bagi anak remaja dipulaukan itu sebagai satu, dia bukan anak remaja je, anak yang tak remaja pun kalau dipulaukan oleh seseorang dia tertekan.
Maka kesannya apa? Kita perlu ada identiti, ya. Itu sebabnya tauhid ni membina identiti sebenarnya bagi kaunselor, bagi cikgu-cikgu. Kalau ada yang kata macam mana saya nak bina karakter yang kuat pada diri anak-anak murid saya, tauhid. Ya, biasa orang cakap kena pakai bagus kan, kena tegakkan tulang belakang. Itu boleh ya, tetapi yang pentingnya daripada dalam itu. Dan tauhid itulah yang menyebabkan sahabat-sahabat 13 tahun itu bila mereka hadir ke Madinah, mereka datang dengan walaupun tak ramai ustaz ya, tapi mereka ada identiti, menyebabkan orang Nasrani, orang Yahudi pun gentar kepada mereka. Dan pada ayat 70 itu bercerita tentang apakah azab kepada orang-orang yang kufur pada Allah, yang mendustakan Allah Subhanahu taala. Jadi bila kita tinggalkan itu, bukan maksudnya kita tinggal takkan buat apa-apa, bukan kita give up. Kita tinggalkan pada perkara yang tak betul, tetapi kita masih lagi menunaikan tanggungjawab. Dalam hati kita, kita masih lagi ada perasaan bahawa kalau dia tak nak dengar, dia degil, Allah settle. Kan? Bukan kita yang settle kan. Kalau kita settle kan, kita tidak akan cakap elok-elok dan ingatkan dan konsisten mengingatkan. Jadi ini pelajaran daripada halaman 36. Jadi kita nak bergerak kepada halaman 137. Tapi mungkin sebelum kita bergerak ini ustaz ya, mungkin nak tanya sikit soalan berkaitan dengan tajwid ya, pasal minggu lepas ini kita belajar beberapa hukum. Ustaz Tirmizi mungkin nak berkongsi, nak ulang kaji ke, pasal ada yang tanya waktu ulang kaji ni belajar taranum je ke kan, atau baca saja ke. Jadi dia ada macam mana ustaz, kita sebenarnya format untuk hari Ahad ni kita baca bacaan yang bagus, kita datangkan qari, sambil-sambil itu kita juga akan sentuh bab-bab yang kritikal dalam bab bacaan ya, selain daripada tajwid itu sendirilah. Jadi mungkin satu perkongsian daripada Ustaz Husaini tentang tajwid hari ini, ada nak ditekankan mana-mana ke setakat 2 muka surat yang ada? Baik, kalau kita tengok dari segi hukum tajwid ni, kita tengok dalam benda yang paling simple sekali lah. Ya, apa-apa pun kalau kita mempunyai ilmu tentang taranum sekalipun, kita perlu meletakkan ilmu tajwid tu di atasnya. Ya, seperti contoh, kita ambil contoh yang mudahnya adalah pada hukum tajwid pada ayat yang ke-70 ya, iaitu hukum qalqalah di situ. Wa in ta'dil kulla adlin adlin kan, dal mati iaitu qalqalah ya. Sebab kita kena tahu qalqalah ni dia ada 5 ya, dan cara kita nak ingat tu kita menggunakan akronim. Contoh kan dulu kan, baju dah kotor kan, baju dah kotor, ba jim dal qaf dan ta. Jadi mudahlah kita nak ingat ya, sebab kebanyakannya ramai yang baca hukum qalqalah ni dia tidak berapa tepat ya. Jadi perlu kita ambil perhatian di situ kan, aqa kan, qaf, aj, ab dan sebagainya lah. Jadi 5 huruf ni perlu kita tekankan. Jadi ringkas ya, itu sebagai ulang kaji kita qalqalah. Ya, mungkin kita ada lagi kita nak sentuh selepas ini bersama Ustaz Husaini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang sentiasa setia istiqamah dalam rancangan kita My Quran Time, baca faham amal. Di antara amalan-amalan soleh ialah membaca Al-Quran. Ada daripada kalangan amalan-amalan soleh yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengganjarkan pahala yang sangat besar kepada orang yang membacanya. Banyak hadis-hadis Nabi SAW menggalakkan membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana akan datang pada hari kiamat, dia akan beri syafaat kepada orang-orang yang membaca. Kita perbanyakkan bacaan Al-Quran. Dan
pada sisi manusia ni membaca Al-Quran ni adalah beberapa kategorinya kan. Yang pertama saya ulang, yang paling tinggi sekali darjatnya sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW, dia memahir baca Quran. Baca Quran dengan mahir dan dia beramal dengannya, membaca dengan baik, dia bersama para malaikat yang mulia. Ini tinggi darjat. Di sana mungkin ada yang baca Al-Quran yang masih lagi rasa susah baca Quran, kerah lidah kan, kelu lidah tak keluar huruf. Bila tanya depan ustaz je, bila kita teraki tu pasal bila kelas kan, saya tak tahulah ustaz depan ustaz je suara macam tak ada. Suara tak ada lah depan ustaz, belakang ustaz suara ada. Jadi ada golongan itu, tapi Nabi kata orang macam dapat dua pahala. Satu pahala baca Quran, pahala masyaqqah, pahala susah payah baca Al-Quran. Tetap akan dapat pahala. So ada orang kata, macam mana saya nak baca Quran? Ada orang kata kalau baca macam ni haram baca, baik jangan baca Quran. Tidak. Nabi dah beri peringatan kepada kita, sebab bukan semua orang pandai belaka, ada yang pandai, tak pandai, kita saling memberi antara satu sama lain. Baik Kak Fas. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi mengingatkan dari masa ke semasa memang kena ingatkan ya, pasal mungkin yang mengikuti Quran Time pada hari ini, lepas tuan-tuan share tadi mungkin ada tuan-tuan yang baru kali pertama ya, dan kita kena selalu ingatkan kerana itulah peranan kita sebagaimana kita lihat tadi pada ayat yang ke-69. Kita selalu memberikan zikra la'allahum yattaqun ya, memberikan peringatan, jangan bosan memberi peringatan. Ibu-ibu yang selalu mengulang peringatan, tahniah diucapkan ya, mungkinlah kadang-kadang anak dia tak berapa suka dengar peringatan ni kan, tetapi hanya ibu yang sayang ya yang memberi peringatan. Hanya umat orang beriman yang menyayangi kepada ahli keluarga ataupun masyarakat saja yang memberi peringatan. Orang yang tak sayang pergi lantak kan, biarlah nak buat macam mana pun, jatuh ke ke longkang ke, jatuh ke mana ke, biarkan. Jadi zikra ini yang kita belajar, ini adalah tanda keimanan. Ya, tanda keimanan. Mungkin caranya kita boleh baiki, cara nak menegur, mungkin cara bercakapnya, tetapi asasnya kalau kita menegur itu lambang keimanan. Kerana kita tahu bahawa kita buat perkara ini, Allah memberi ganjarannya di sana bila sampai di akhirat nanti. Jadi teruskan memberi galakan kepada anak buah cikgu-cikgu yang sekarang mungkin sudah pun sebahagiannya bercuti, tapi kalau sempat tanya dekat WhatsApp ataupun komen dekat Facebook pelajar ke, boleh tanya sekali-sekala kan macam mana Quran ke ataupun solat, kerana itu adalah peranan kita. Dan tanda kasih sayang berasaskan tauhid ini ditunjukkan oleh seorang insan, Nabi junjungan, Nabi Ibrahim. Jom kita baca pada halaman 137 daripada ayat 74 hingga ayat yang ke-79. Mari sama-sama bersama dengan Ustaz Husaini. Kita baca murattal Ustaz ya. Jadi yang tuan-tuan boleh ikut bersama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين
فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 74 hingga 79 bercerita kisah Nabi Ibrahim. Ya, kisah Nabi Ibrahim, bagaimana beliau membawakan hujah demi hujah, tengok bintang, tengok bulan, tengok matahari, tapi semuanya itu kata Nabi Ibrahim pada ayat yang ke-78, inni ataupun ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Aku barak, aku berpisah daripada semua yang kamu syirikkan, pasal semua ini adalah makhluk yang tak memberi apa-apa manfaat pun. Malah mereka ini ataupun bintang ataupun bulan, matahari ini diciptakan oleh seorang pencipta, yang oleh satu pencipta yang perlu kita ibadah ataupun kita hambakan. Dan bila kita membaca sebentar tadi, sebenarnya menarik Al-Quran ni Ustaz ya, pasal ketika Ustaz baca, ini sekadar nak tanya je lah kan. Boleh tak Ustaz waktu membaca tu Ustaz fikir benda lain? Ada tak pengalaman sambil baca tu ingat benda lain? Ada. Kesannya apa Ustaz? Kesan dia, kita kadang-kadang tu kita baca surah yang simple pun. Betul kan? Kita kadang baca surah simple, ingat benda lain. Gelap. Dia gelap, dia jadi blur. Blur. Dia jadi blur. Bila kita baca tu, mana punca ayat ni? Jadi kadang tu penyakit ain tu kadang-kadang sampai kan. Penyakit dia tak nampak benda tu. Tengah sembahyang Ustaz, inna a'tayna terlupa. Ya, betul. Mana boleh terlupa dah. Jadi kita haraplah benda tu dijauhkan. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita dapatlah semua yang Allah tunjukkan kepada kita insya-Allah. Ya, dan itu sebabnya bercakap tentang latihan membaca Al-Quran ni harian ini, ia melatih kita berfikir dan fokus kepada apa yang perlu difokuskan. Malah lebih daripada itu, ini adalah az-zikr, ia adalah satu sumber ketenangan. Ya, pasal kita sebenarnya yang menjadi tak tenang dalam hidup kita ni pasal fikir banyak macam. Betul. Kan, belum lagi orang cakap macam-macam. Kan, orang ni cakap begini gini kita dah jam. Tapi sebenarnya yang amat penting yang ditekankan oleh Nabi Ibrahim. Ya, ini kita baca pada ayat 79 ni dalam doa iftitah Ustaz ya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifan wama ana minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim itu wajah tu, dia menghadap fokus wajhiya lillazi fatara samawati wal ard, ya, kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yang secara hanif, ya, secara fokus, secara lurus, ya. Dengan teknik ini, satu dari segi tauhid, tetapi kesan tauhid ini bagi tuan-tuan, mungkin ada kaunselor psikiatris yang menguruskan individu yang stres dalam hidup. Sebenarnya salah satu daripada perkara yang boleh diatur ialah cara kita memfokuskan kepada Allah SWT, dan salah satu aktivitinya ialah baca Quran. Betul. Ya, baca Quran ni kalau tak fokus, memang habislah dia punya matnya tunggang langgang dan habis perkataan-perkataannya. Dan ini satu latihan yang Allah berikan hadiah kepada seluruh manusia yang kita ni menghadapi pelbagai cabaran pada zaman ini. Internet ni kan, internet kita selalu Ustaz ya, cari kat Google tu, nak cari satu perkara, kemudian cari lagi, klik betul, kita tak tahu nak cari apa kan. Kalau Ustaz ada, mungkin Ustaz tak ada pengalaman kot, saya yang banyak pengalaman tu. Tetapi cara macam mana kita nak mengelakkan stres dengan kita berhadapan dengan pelbagai perkara dalam dunia ini adalah dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran, insya-Allah kita akan dilatih untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah daripada halaman 137. Jom kita terus lagi kepada halaman 138. Apakah isi daripada halaman 128 ini? 38. Kita ada kisah nabi yang disampaikan. Bermula kalau kita tengok kat sini pada ayat 84, 85, 86 dan 87. Kali ini kita teruskan Ustaz, kita baca bersama. Secara muratal baik insya-Allah. 84 sampai 87. Yes. Okey, baik insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 84 hingga 87 ini menyambung kisah nabi-nabi yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ini pada halaman 137 kita berbincang tentang Nabi Ibrahim berjuang bersungguh-sungguh ketauhidan, maka pada ayat 84 ini disambung dengan Ishaq, Yaqub dan kemudian Nabi Nuh dan kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan juga Harun. Semua ini digelar sebagai Al-Muhsinin, orang-orang yang buat yang terbaik dalam hidup mereka. Dan disambung lagi ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas pada ayat 85 dan Nabi Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Lutan, Nabi Lut wa kullan faddalna 'alal alamin. Menariknya apa yang ada pada ayat-ayat ini tuan-tuan, sebagai ulang kaji kita, ini nama-nama nabi, tetapi pada ayat 87 itu semua ini wajtabainahum, ya, dan wahadainahum. Mereka ini terpilih dan mereka ini diberikan petunjuk. Kami berikan petunjuk. Siapa? Allah beri petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi bila kita setiap hari kita mohon ihdinas siratal mustaqim, Ustaz, ya, sebenarnya kita minta jalan lurus yang dilalui oleh nabi-nabi ini. Maksudnya nabi-nabi ini dia bertauhid satu, tapi mereka berjuang. Mereka berjuang di atas jalan ini pasal mereka ingin sampai ke titian sirat di akhir nanti, ke syurga. Dan apa peranan kita bila kita baca ihdinas siratal mustaqim? Sudah tentunya kita juga akan menjadikan semua ini sebagai Avengers, boleh Ustaz, ya? Okey, sebagai penyelamat lah ni, ya, sebagai penyelamat di mana Allah utuskan dengan mesej, membawa mesej untuk selamat di dunia di akhirat. Dan kita pun sama-sama ingin menjadikan mereka, kenalkan kepada anak kita, kepada kawan-kawan kita. Nabi Ilyas, ada Nabi Ilyasa. Ni nama nabi ni dia pelik sikit, Ustaz, ya. Kalau Nabi Musa tu dia famous lah, dia punya follower dia ramai, kan, dia selalu buat live kot dalam Quran kan, okey, dalam Quran selalu muncul. Tapi nabi yang jarang, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, ya. Nabi Lut kita selalu dengar. Nabi apa yang jarang-jarang? Nabi Daud kita. Jadi kebanyakannya biasa, tetapi mungkin nabi-nabi ini yang tak biasa, yang biasa ini kita kena popularkan. Ya, paling kurang pun kita tahu bahawa kalau Nabi Musa ataupun Nabi Daud, siapa? Oh, ayah kepada Nabi Sulaiman. Apa kemahirannya? Ilmu pengurusan. Dia bab mengurus ini memang terbaik. Dan dia transfer kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman siapa pula? Nabi Sulaiman adalah anak pada Nabi Daud. Pastilah pasal ayahnya Daud memang anaknya Nabi Sulaiman. Dan kemudian Nabi Ayub siapa? Nabi yang sakit, ya, hancur segala-galanya, tetapi kerana beliau bersabar, maka dia memberi, Allah gantikan balik semula. Nak menceritakan kalau dalam hidup ini ada orang, Ustaz, ya, dia berjuangnya dalam kesakitan. Betul. Ada orang berjuang macam Nabi Daud, dia menjadi manager, jadi CEO. Ataupun macam Nabi Yusuf, ya, dengan adik-beradik, kemudian dihalau di pulau dan akhirnya jadi menteri keuangan. Contohnya. Jadi Nabi Musa ini adalah lambang kepada orang yang individu yang berjuang dalam dunia politik.
ya, berdepan dengan Firaun, dengan Haman, dengan Qarun, tapi dalam masa yang sama dia masih lagi menuntut ilmu dengan seorang hamba soleh yang diberi nama yang kita kenal sebagai Khidir. Jadi semua ini adalah model. Kalau orang cakap zaman sekarang Avengers, terkenal dengan apa, Batman, Superman apa sebagainya, menyelamatkan dunia, tapi sebenarnya semua tipu. Yang tak berapa betul. Tapi kalau yang betulnya, inilah yang kita namakan tadi, yang Allah kata wajtabainahum, ya. Dia ada Mustafa, ada Ijtaba. Kalau Ijtaba ini maksudnya Allah pilih, ya, Allah pilih. Kalau Mustafa itu Allah pilih pasal Allah memang nak pilih. Tapi Ijtaba ini Allah pilih kerana dia ada ciri-ciri yang kita boleh contohi, dan inilah yang kita belajar daripada halaman 138. 139, mari sama-sama tuan-tuan kita pergi halaman terakhir. Sebelum kita besok kita nak berpindah kepada halaman 140 daripada surah Al-Imran, surah Al-An'am. Pada hari ini ataupun pada halaman ini bercerita tentang salah satunya Al-Quran itu apa. Pada ayat yang ke-92 sehingga kita boleh baca sampai ayat 93 lah Ustaz. Ya, sebagai akhir ini bersama tuan-tuan di rumah. InsyaAllah. Jom. Ustaz Tirmizi ada nak baca sekali ke? Satu ayat? Ya, kalau saya ada ni, Ustaz Tirmizi order je. Okey. Okey, baik, insyaAllah. Allah. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 92-93 ini menjelaskan kepada kita bagaimana untuk kita selalu mendapat barakah, ya, dengan ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan Al-Quran. Ya, di situ ada Allah nyatakan wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih, ya, mereka yang beriman pada akhirat dan beriman dengan Al-Quran, wa hum ala salatihim yuhafizun, pada ayat yang ke-92. Allah menjelaskan perkara ini pasal kita tidak boleh buat apakah perkataan daripada Allah SWT. Ini yang dibuat oleh orang-orang musyrik, ya, dan kita yang beragama Islam kena jauhkan daripada perkara ini, ya. Contohnya kalau di sini kata-kata orang musyrik itu telah diwahyukan kepadaku, ya. Jadi dalam kita bercakap ataupun ketika kita membuat keputusan dalam kehidupan kita, jangan sampai kita kalau katakan perkara itu kita tak suka, kita cakap kita tak suka maksudnya, ya. Tapi jangan cakap bahawa Allah tak suka, haram contohnya, kan. Pasal ini yang kita belajar daripada surah Al-Maidah. Maksudnya di kalangan orang Yahudi itu ada yang mengharamkan perkara yang halal, menghalalkan perkara yang haram. Itu tidak dibenarkan. Kalau kita tak suka makan daging, cakap je tak suka makan daging, jangan cakap haram makan daging, ya. Saya tak suka buat ini, cakap je saya tak suka.
Pasal kita ni bukannya semua suka Ustaz ya. Kalau Ustaz suka makan apa Ustaz? Saya suka makan nasi ayam. Nasi ayam. Jadi nasi ayam kalau saya makan nasi goreng masing-masing kan. Jangan pula wajib makan nasi ayam kan. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia sampai tahap mewajibkan pada orang lain benda yang tidak Allah cakap. Ini yang Allah beritahu dan moga-moga Allah pimpin kita jangan jadi orang yang sombong selalu mengambil panduan daripada Al-Quran. Terima kasih, kita sama-sama doa bersama Ustaz. Selesai ini insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa keluarga kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jauhkanlah daripada diri kami ini, ya Allah, sifat-sifat munafik, ya Allah. Jauhkanlah dalam diri kami ini, ya Allah, sifat yang dibenci oleh-Mu, ya Allah. Dekatkanlah kami, ya Allah, dengan sifat-sifat yang disukai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah Al-Quran sebagai teman sahabat karib kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai panduan hidup kami dan keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemberi syafaat kepada kami di hari akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini bersahabat dengan orang yang mementingkan ilmu Al-Quran ini, ya Allah. Jangan Engkau jauhkan kami, ya Allah, dengan Al-Quran kalamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah wabak coronavirus ini, ya Allah, daripada muka bumi ini, ya Allah. Jauhkanlah daripada diri kami, keluarga kami, ya Allah, semua muslimin muslimat, ya Allah. Engkau Tuhan Maha berkuasa lagi Maha bijaksana, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang yang sentiasa bersama Al-Quran dan selalu mentauhidkan Allah, membina keimanan sebagai identiti kita. Tak kisahlah kita sebagai pelajar, ibu, ayah, orang yang berpangkat profesional dan sebagainya, tetapi identiti kita yang sebenar-benarnya, identiti mukmin yang kita ingin sebarkan dalam usaha tabung gerakan Al-Quran, satu usaha di mana tuan-tuan menyokong dan dijemput untuk bersama. Kita ingin memastikan dunia ini dipenuhi dengan tauhid hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu pada jam 5, pada jam 11 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. My Quran Time, baca, faham, amal.